Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Malik nak share dengan korang pengalaman yang paling tidak dapat Malik lupakan ketika berada di Baitullahil Haram, iaitu dia berada di Makkah Al-Mukarramah. Okay, tujuan Malik buat video ni bukanlah untuk riak, bukan juga untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya, tapi sebagai satu orang kata semangat untuk review supaya kita yang tak pernah pergi ni, orang yang tak pernah pergi ni menanam niat. Bila ada semangat baru kita nak ke sana, betul tak? Biasanya contohnya kalau kita sebut tentang sesuatu sekolah, untuk kita sebut sekolah kebahasaan sekian-sekian, bagi orang mungkin dengar sekolah tu, oh sekolah, okay, tahu nama sekolah lah. Tapi orang yang pernah pergi ke sekolah tersebut, bila sebut nama sekolah tersebut, dia dah mula itu ada satu kenangan yang terindah. Sekolah ni bukan sekadar nama, tahu tak? Dulu sekolah aku tu penuh dengan kenangan. Ada kisah tu, ada kisah ni yang aku langsung tak boleh lupa. Jadi bila nak pergi semula ke sekolah tu kita rasa sesuatu yang sangat bermakna untuk kita pergi ke sana. Sama juga macam Makkah Al-Mukarramah ataupun Masjidil Haram, iaitu bila kita dah tahu apa yang ada kat sana, baru kita rasa macam aku kena simpan duit, aku nak pergi, sangat-sangat nak pergi, mesti seronok kalau aku sampai sana. Mesti sesuatu pencapaian yang sangat gembira bila aku dapat pergi sana. Jadi kita mulalah menyimpan duit. Okey, antara pengalaman yang sangat Malik tak dapat lupakan ketika membuat umrah, iaitu pada awal-awal lagi semasa dapat naik flight, kami kebetulan pada waktu itu ada abang pada Ustaz Kazim, dia ikut sekali beserta jemaah. Jadi dia menjadi mutawif kami pada ketika itu. Kami telah dipimpin oleh beliau untuk solat berjemaah di dalam kapal terbang. Itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, yang tak boleh saya lupakan, iaitu sewaktu kita solat dalam kapal terbang tersebut, kita dapat rasa kapal terbang kita langgar awan kan, tengah solat kan, kita dapat langgar awan dan kita dapat rasa semangat brotherhood, iaitu kita solat bersama-sama beramai-ramai sebagai jemaah yang datang dari Malaysia. Dan yang paling bestnya, semua jemaah saling tolong menolong. Kita dapat rasa dia punya semangat brotherhood tu. Yang penting sekali bila nak pergi ke sana, daripada awal sampai akhir kita mesti banyakkan senyum, iaitu bersedekah dengan cara senyum. Dengan cara kita senyum tu, kita dapat merubah pelbagai perspektif, kita dapat merubah pelbagai kesusahan menjadi kesenangan, dan kita jadi orang yang happy sentiasa. Yang kedua, antara pengalaman yang saya tak dapat lupakan ketika berada di sana, iaitu bila mana saya tolong tolak beg-beg ataupun bagasi jemaah-jemaah lain, Allah balas timpal, iaitu banyak perjalanan saya punya umrah semuanya dipermudahkan. Dan yang paling mengejutkan, ketika pergi ke sana semula, kali kedua saya pergi membuat umrah, beg saya pula ditolak oleh jemaah lain yang saya tak minta tolong pun. Itu balasan setimpal. Dan itu satu yang sangat saya kata Masya Allah, itulah Allah punya pemurah. Kalau kita buat baik, Allah boleh bantu dengan pelbagai makhluk-makhluk Allah untuk bantu kita, untuk memudahkan urusan kita. Jadi jangan lupa, jangan kita terlepas daripada kita memudahkan urusan orang lain, terutamanya jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umrah ataupun tetamu-tetamu Allah. Perkara yang ketiga yang tak dapat saya lupakan ketika berada di umrah, ketika membuat umrah, iaitu waktu pertama kali saya melihat Kaabah secara depan mata, secara dekat-dekat dan secara real. Masa tu memang saya tak dapat lupakan, memang sangat sedih. Waktu itu adalah pengalaman yang sangat berharga dalam hidup, dan terlalu sayu, terlalu sedih dan terlalu rindu. Tak tahu saya nak cakap, tapi itu adalah satu perasaan yang sangat berharga yang ramai dalam dunia ni orang tak dapat. Jadi pada korang yang pernah pergi itu, syukur Alhamdulillah, memang sangat-sangat berharga satu pengalaman melihat Kaabah kali pertama itu. Saya melihat ramai yang menangis ketika melihat Kaabah kali pertama, dan juga saya rasa itu adalah satu yang sangat bermakna dalam hidup saya, iaitu saya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan umrah. Perasaan bila melihat Kaabah itu, saya rasa macam inilah kiblat, inilah tempat yang aku tuju ketika solat selama ini, ketika membaca Quran, ketika solat kita selama ini kita menghala ke arahnya, dan inilah tempatnya yang kita sedang menghala selama ini. Kita dah sampai ke tempatnya, iaitu Baitullahil Haram. Bila tengok tu kan, dia macam besar, dia sangat besar lah, sangat tinggi, dan kita rasa macam kita tak kagum dengan Kaabah tersebut, tapi kita kagum dengan keagungan Allah.
Masya Allah, Allah lah yang telah, sebenarnya hakikatnya Allah lah yang telah memperindah Kaabah tersebut. Allah lah yang telah menampakkan Kaabah dalam bentuk tersebut. Itu adalah kehendak Allah. Pengalaman yang keempat yang tak dapat saya lupakan ialah perasaan dekat sana. Panjang dekat sana, saya rasa macam Allah tu sangat dekat. Allah tu sangat dekat dan sangat sayang kepada kita. Itu saya rasa sangat bahagia ketika berada di sana. Saya rasa sangat bahagia, yang mana bahagia tersebut tak dapat digambarkan dengan kata-kata, iaitu sesuatu yang sangat precious, yang sangat bermakna, yang sangat hebat. Perasaan tu sangat hebat, iaitu rasa sangat Allah itu sangat dekat. Kalau mungkin kita di Malaysia ni, kita rasa macam dia punya aura tu tak ada kan, kita tak rasa aura. Tapi bila dekat sana, kita rasa aura keimanan. Ramai orang-orang, ramai wali-wali Allah yang ada dekat sana, ramai orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang telah disucikan oleh Allah, terutamanya orang yang telah pun diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa dia punya aura tu sangat bahagia. Itulah dia punya definisi. Sehingga kan kita rasa macam tak nak balik. Moga-moga kita juga dipilih oleh Allah SWT seperti ini. Di antara makhluk-makhluk lain, kita dipilih oleh Allah SWT, kita dan keluarga kita dipilih untuk memasuki syurga Allah SWT, yang mana luasnya adalah melebihi luas 2 kali ganda dunia ini. Terlalu luas syurga Allah SWT. Pengalaman yang tak dapat dilupakan seterusnya ialah kita rasa seperti satu tempat yang sangat terpilih, yang mana semua bangsa, semua negara berkumpul di tempat tersebut. Kita mulalah masa tawaf tu, ataupun masa kita ada dekat kawasan situ, kita nampak orang Nigeria, nampak orang Turkmenistan, nampak orang Pakistan, nampak orang Palestin, nampak orang Syria, nampak orang, even orang US, orang Amerika Syarikat, orang China, orang daripada Turki dan sebagainya. Pelbagai, ramai sangat orang, sehingga sesak sentiasa 24 jam. Kita rasa seperti macam brotherhood yang paling tinggi, ialah berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang menariknya, walaupun punya ramai orang Islam dekat situ, kita tetap dekat sana kita rasa diri kita ni sangat kerdil. Kita rasa kita ni sangat hina, kita rasa kita sangat banyak dosa, kita rasa macam kita ni sangat lemah. Kita adalah hamba, semata-mata hamba bila sampai di sana. Itu adalah suatu perasaan yang sangat ganjil, sangat bahagia sebenarnya. Itulah perasaan yang sebenarnya yang Tuhan kita nak kita rasa. Okey, antara pengalaman yang tak dapat saya lupakan ketika berada di Mekah, iaitu kita rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kita rindu kepada sejarah yang sangat agung, sejarah yang sangat bermakna, sejarah yang paling utama di dalam dunia ini, iaitu sejarah seorang insan yang sangat agung, yang namanya ditulis di setiap dedaunan di syurga, yang telah disaksikan oleh Nabi Adam sendiri, iaitu di dedaunan di syurga itu penuh dengan nama beliau. Dan beliaulah insan teragung yang diciptanya dunia ini adalah semata-mata untuk mencipta beliau, iaitu Rasulullah SAW, kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat rasa dia punya feeling tu, macam contohnya kita pijak setiap tapak kita dekat Masjidil Haram tu, kita rasa macam inilah tapak yang baginda Nabi SAW pernah pijak. Inilah tapak-tapaknya. Tapak-tapak yang penuh sejarah, yang bukan sejarah biasa tapi sejarah dunia, sejarah terciptanya dunia ini adalah disebabkan beliau. Okey, jadi sebenarnya banyak lagi pengalaman yang Mali nak ceritakan, tapi cukup tu saja setakat ini. Kepada korang yang pernah pergi sana, yang korang rasa nak share lagi pengalaman yang best-best, korang boleh tulis di bahagian komen untuk Malik dan kawan-kawan Malik baca. Misalnya perasaan ke, ataupun apa yang korang nampak yang special dekat sana kan, supaya kita dapat memberi inspirasi kepada orang yang tak pernah pergi, orang yang tak pernah fikir pun nak pergi. Moga-moga dia terdetik untuk pergi, atau terdetik untuk mula menyimpan duit. Sebenarnya kalau kita niat nak pergi tu, Allah sendiri yang akan susun. Kalau niat kita tulus nak pergi sana, nak jumpa, nak dekat dengan Allah, kita nak rasa dekatnya dengan sirah Nabi Muhammad SAW, insya-Allah Allah lah yang akan bimbing kita, Allah yang akan berikan kita duit untuk simpan. Kepada korang tuan-puan haji, hajah yang rindu nak ke sana, nak ke Baitullahil Haram, nak ke Kaabah, nak buat umrah, terkini Malik ada satu solusi yang mana orang hanya simpan RM10 saja setiap hari, tapi boleh buat umrah setiap 5 tahun. 5 tahun, dan yang keempat 5 tahun tu korang boleh buat umrah dan haji sekaligus. Kalau korang simpan tempat biasa tak dapat.
Tapi kalau korang simpan macam ni, korang dapat buat macam tu, insya-Allah. Mana dah tahu kan, selalu ulang alik ke sana, mana tu dapat rezeki meninggal dekat sana kan. Rezeki meninggal dekat sana ni bukan calang-calang, iaitu insya-Allah orang yang meninggal di sana ataupun di perkuburan Ma'la di Makkah ataupun perkuburan Baqi' di Madinah, kedua-dua tempat ini akan dibangkitkan. Yang paling awal dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada korang yang berminat, bolehlah tinggalkan komen dekat bawah, tulis nak. Okey, nanti Malik akan terangkan bagaimana solusinya. Okay. So setakat itu saja. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.